Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mulakan dengan bacaan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah. Pagi ini celik mata daripada tidur, hidup lagi kita. Dan alhamdulillah Allah bagi umur panjang sampai pagi ini dengan dikurniakan nikmat iman dan Islam. Tuan-tuan banyakkan berdoa agar ditetapkan iman, ditetapkan Islam, sampailah kita bertemu Allah Azza wa Jalla suatu masa nanti yang pastinya tak ada seorang pun boleh terlepas daripada hari kematian dia sendiri. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan surau, muslimin, mukminin, tuan-tuan guru, alim ulama dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sihat anda semua? Alhamdulillah. Baik, insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab Munyatul Musalli yang mana kita berhenti pada bulan lepas pada muka surat 46. Kita dah selesai berkenaan perbahasan kesempurnaan perkara-perkara yang menyempurnakan solat. Kau tak habis dah kot? Habis dah kan? Yang kita berhenti pada ke-14. Kesempurnaan ikhlas itu 3 perkara yang kita berhenti pada bulan lepas. Baik. Dan kalau kita tengok topik yang ataupun perkara yang ke-14, 3 perkara tu, satu, kita nampak benda tu mudah, tapi kadang-kadang kita tak akan terlepas daripada sifat yang ada dalam manusia itu. Sifat nak bagi orang tengok apa yang kita buat. Betul. Sebab tu tengok, kesempurnaan ikhlas itu ada 3 perkara. Yang pertama, hendaklah menuntut keredaan Allah jua pada solat itu. Jangan sesekali menuntut keredaan manusia. Kalau kita tengok lah ni kalau tuan-tuan ada Facebook, ada kot noh. Ada yang tak ada Facebook lah, tapi ada juga tak ada noh. Yang pakai baju France tu bukan dia lah. Kalau kita tengok dalam Facebook, tuan-tuan tengok, ada sampai persoalan tu kadang-kadang nampak macam lawak, tapi kebanyakannya orang nak buat. Apa soalan dia? Memang kadang-kadang kita tengok soalan dia tanya tu macam nak melawak, just for fun, joking dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu reality. Soalan dia apa dia? Apakah lagi perkara yang boleh menunjukkan kita kaya di mata manusia? Ada tak tuan-tuan tengok Facebook kan, dan ni orang duk tanya soalan tu. Apakah perkara ataupun apakah benda yang boleh kita buat nak menunjukkan kita ni kaya? Nampak macam lawa kan? Lepas tu dia bubuh, selain daripada kita pakai iPhone, selain daripada kita minum kat Starbucks, apa lagi benda yang nak bagi kita nampak kaya? Tapi sebenarnya kebanyakan manusia lagu tu, dia suka nak bagi nampak kaya di pandangan manusia.
Dia suka nak bagi nampak hebat di pandangan manusia, hatta melibatkan ibadah. Iaitu kita takut melibatkan ibadah, walhal sebenarnya ibadah tu ibadah kita untuk Allah, kerana Allah, dan kita buat tu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Tiba-tiba kita buat tu untuk manusia, boleh kat manusia lah. Contoh kan solat, nanti nak main bulan Ramadan, contoh nak main bulan Ramadan, sebab jadual pun dah masuk dah kan, betul dah masuk jadual lah. Contoh Ramadan, habis malam pertama tengok apa? Tarawih dan malam pertama dah nak habang kata pergi tarawih kan. Untuk apa nak habang semua benda tu? Lah ni musim umrah kan. Lah ni musim umrah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ramai orang kata manusia, terutamanya umat Islam di Malaysia, terutamanya orang Malaysia kita ni, bulan 12 je ramai yang pergi Mekah untuk menunaikan umrah. Satu amalan yang sangat baik, maksud kata ada orang sanggup bawa keluar duit tak kurang daripada 7,000 untuk menunaikan umrah. Satu benda yang sangat baik. Tapi yang agak mengecewakan, bukannya kita agak sedih, mudah-mudahan kerana Allah Ta'ala, yang setiap kali ibadah yang mereka buat mesti akan dipost di media sosial. Kita tak kata benda tu salah mutlak dah, tapi kita takut dan khawatir tindakan yang mereka buat tu untuk mendapat perhatian manusia, untuk nak tunjuk kat manusia kata, okey aku buat umrah, aku buat tawaf, aku pi naik Gua Hira, aku pi Jabal Rahmah, aku ni miqat di Ja'ranah, semua Hudaibiyah, semua dia nak habaq kat orang kan. Bukan kata salah, tapi takut tergelincir niat. Sebab manusia tu sifat dia memang akan ada suka pada pujian. Kita selesa dengan pujian manusia. Orang kata kita hebat, orang kata kita alim, orang kata kita baik, kita selesa benda lagu tu. Jadi takut bila kita post benda-benda lagu tu, orang puji kita dan kita puasa seronok. Tak pelik tuan-tuan. Dan memang ada benda lagu tu. Sepanjang kita duduk pergi umrah pun kita tahu benda lagu tu kan. Bawa pergi umrah, bawa jemaah pergi umrah, habis tawaf duduk tunggu di belakang makam Nabi Ismail tu kan, ada tempat minuman air zam-zam, tong zam-zam. Kita selalunya bagi tahu kat kita selaku mutawif, kita akan habaq kepada jemaah, habis lagi kita tunggu tang sini. Kita pun akan pacak lah pakai monopod. Selalunya dia bawa monopod lah kan, monopod bubuh bendera warna oren kan. Kalau saya bubuh warna oren lah. Tuan-tuan jangan tanya pasal apa oren. Kita tanya, ustaz memang orennya geng ke? Tak kan. Oren tu lebih, kalau dia agak striking, so dari jauh orang kan nampak berbanding warna putih dan sebagainya. Jadi tunggu dekat setengah jam, 20 minit aku tu, tak sampai-sampai setengah jam. Kita dah takut kan, kita takut. Sebab bila waktu berak tawaf pertama tu, saya kata duduk depan, biar saya duduk belakang, kita ikut pelan-pelan. Tengok kita sampai tu adalah berapa, lepas tu ada 2-3 orang jemaah tak sampai lagi. Kita dah risau dah kan. Risau kalau tunggu setakat 10 minit 15 minit tak apa kan, kita benda tu normal lah. Tapi tunggu dekat setengah jam, kita dah mula risau. Bukannya apa, takut yang mai tu orang first time kan. Bila yang mai tu first time, kita risau takut tak jumpa laluan pergi mas'ah, laluan nak pergi sa'i kan. Kalau yang biasa pergi banyak kali, kita tak gaduh, hilang pun tak apa kan. Orang kata tak apa, insyaAllah jumpa lah sekali tu. Yang first time ni kita risau sikit, walaupun kita tahu dia pun akan kata, ustaz kami reti tak lah. Selaku bawa orang ni, kita akan ada timbul rasa lagu tu. Jadi tunggu tu sampai 3 orang tu kan. Ni pengalaman lah, dia bawa jemaah. Saya tanya, pergi mana lambat sangat ni? Selalunya dia masanya orang muda. Dia muda kan, dia bini dia dengan apa, sepupu ke apa, tak ingat saya. 3 orang dia muda lah. Saya tanya pasal apa lambat? Pergi mana? Oh ustaz, habis tawaf tadi kami selfie sat tu. Dah nampak. Saya kata buat apa? Saja. Rupa-rupanya waktu tawaf tu jadi lambat tu. Waktu tawaf tu dia memang tengah buat live. Tengah tawaf dia buat live. Untuk apa? Saya tanya, untuk apa? Dah nak maklum kata ini suasana mungkin orang tak pernah tengok Kaabah lagu mana.
Hang tengok di handset hang, sama juga tengok di televisyen, sama je kan. Tapi bukannya apa, kita tak kata salah benda tu, kita tak kata benda tu haram, tapi takut tergelincang. Faham tak? Takut tergelincang niat asal kita tu, niat nak tawaf, nak buat umrah, akhirnya untuk mendapat keridhaan Allah, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan ayat 23, haba'an manthura, hanya menjadi sia-sia saja. Yang tu kita takut, no? Baik. Sebab tu sama juga dalam bab solat, mesti nak redha Allah. Orang yang nak pujian manusia, nak perhatian manusia, itu tergolong dalam golongan orang munafik. Kita pernah bahas benda tu. Kita pernah bahas yang kita duk baca ayat Quran tu, surah Al-Ma'un, wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang semayang tapi kena celaka. Semayang tapi masuk neraka. Sebab apa? Alladhina hum an salatihim sahun. Pertama sahun, semayang tu lalai, tak khusyuk dalam semayang. Semayang je ada benda yang dia nak buat tengah semayang. Yang kedua, sahun itu juga sengaja melengah-lengahkan semayang, sengaja melengah-lengahkan semayang. Contoh, tengok bola kan, tengah pagi tengok bola apa semua, sengaja melambat-lambatkan solat subuh kan. Tengok bola pun kena juga kan, 3-2 Man City lawan Liverpool, contoh kan. Tengok bola maghrib, contoh time maghrib kan, game start pukul 8, kita pun sanggup tak semayang maghrib, sungguh juga. Masuk stadium kan, stadium bandara apa nama dulu mengajak Masjid Rawana kan, waktu semayang tu, waktu semayang maghrib tu, berapa kak yang main masjid kan. Betul, ada lah 2-3 orang apa kan, Masjid Rawana tepi stadium bandaraya Pulau Pinang tu. Tanyalah berapa orang ramai tak duduk semayang kat dalam saja, tak pernah pergi sebelum ni. Ada lah ustaz, ahad semayang, tak semayang tak semayang kan. Lepas tu ustaz nak try masuk lah. Kita pun tak pernah masuk stadium bandaraya, teringin. Tak apa ustaz, jom. Satu hari mereka pun bagi kita jemputan, pi bayar Penang lawan JDT tu, draw 1-1. Saya ingat game tu, draw 1-1. Apa yang back kiri Penang skor masa tu, dapat grandstand. Waktu tu pun saya nampak berapa ramai yang maghrib kan, game start tu kadang-kadang duduk lagu tu je kan. Tak apa ustaz, lagi qada sekali lah, nampak. Walahal benda tu salah. Orang munafik, minta maaf, tanda-tanda orang munafik lagu tu, sahun, letakkan semayang di belakang-belakang. Kita tengok bagaimana yang diceritakan oleh para ulama salaf, yang seorang lelaki kematian kak dia tu, ingat tuan-tuan yang pernah saya cerita dulu. Bila kematian kak dia tertinggal, waktu dikafankan kak dia tu tertinggal satu benda yang penting. Lepas tu dia patah balik, waktu perjalanan nak balik dia kata, ish, duit ke? Dia kata tertinggal. Dia pun patah balik, pergi korek balik, nak tengok balik. Waktu dia korek gali, maka timbul api yang sedang marak membakar kakak dia tu, saudara perempuan disebut dalam tu, saudara perempuan dia tengah duk bakar kakak dia tu, dan terbakar tangan dia sendiri. Maka dengan segera dia balik dan dia jumpa mak dia dulu. Dia tanya, mak ni nak cerita, nak tanya elok kat mak, kakak ni lagu mana sebenarnya? Awak tanya lagu tu, kak anda mati tak baik tanya lagu tu. Dah nak tanya betul-betul kak ni panggil lagu mana. Maka mak dia pun kata, kak hang ni sebaik-baik anak, apa yang aku cakap semua dia ikut. Aku suruh buat ni dia buat, aku suruh buat ni dia buat. Tapi ada satu perangai yang ada kat kak hang ni. Kak hang ni dia suka melengah-lengahkan solat, dan kadang-kadang sampai masuk solat waktu yang lain. Contoh asar, kadang-kadang dia sengaja lengah masuk waktu maghrib. Yang tu perangai. Oh, patut dia kata dulu, patut dah. Dan ada satu lagi perangai yang ada pada kak dia tu, namam, bawa mulut, cerita kat orang
Sekali dia pergi kat dia ni cerita buruk orang ni, sekali dia pergi cerita dia ni pergi cerita buruk orang ni, dia pergi kat dia ni cerita buruk orang ni. Maka di dunia lagi Allah Ta'ala balas dah. Kat dalam kubur Allah Ta'ala balas dengan api yang membakar. Itu tanda sahud. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Nisa bagaimana golongan munafik, idza qamu ila salati qamu kusala, apabila mereka mendirikan solat, mereka solat secara kusala, malah. Yura'unan nas, mereka akan nak buat, nak bagi orang tengok. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, nak bagi orang tengok. Hati-hati noh. Sebab tu niat mesti kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk dapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benda ni kena didik. Benda ni kena didik. Tak didik dia, memang kita sampai bila pun kita buat kerana Allah Subhanahu, kerana manusia nanti. Wala'iyazbillah. Baik, kita tengok topik seterusnya, pelbagai kebajikan pada perbuatan solat dan zikirnya. Orang yang ingin solat sepatutnya mengetahui apa yang dikerjakannya dan caranya. Itu wajib. Nak semayang ni kita kena tahu apa yang kita sebut, kita kena tahu apa yang kita kena buat, hak mana dulu kena buat. Boleh langkau tak? Kalau tak tahu, dia pakai ikut suka dia. Tambah-tambah dia jadi makmum, lagilah. Kan dia kena beza antara perkara wajib dan perkara sunat. Kadang-kadang dia dudukan benda sunat sampai dia tertinggal perkara rukun dan perkara wajib. Contoh, dia baca Fatihah panjang, Tok Imam rokok, tak apalah, i'tidal, dia tak rokok lagi. Kemudian Tok Imam nak turun sujud, dia pun tak turun lagi. Nampak? Itu tak ada ilmu. Walhal dia ikut Tok Imam. Sama juga dengan perkara-perkara yang lain. Hati-hati benda tu. Sehingga masuk 4 perkara ataupun 4 rukun tertinggal, maka kita terkeluar daripada jemaah. Yang tu kena faham benda tu. Baik. Dan kita kena tahu juga benda apa yang kita kena sebut, kita kena faham. Terutamanya kita pernah sebut banyak kali ya, rukun qauli. Rukun qauli, rukun yang kita kena sebut. Contoh surah Fatihah, kita kena faham. Tahiyat akhir, kita kena tahu apa yang kita sebut tu. Baik. Sepatutnya mengetahui apa yang hendak dikerjakan dan caranya, untuk dia bersyukur kepada Allah kerana diberi petunjuk untuk mengerjakannya. Sesungguhnya semayang itu mengandungi pelbagai kebajikan daripada perbuatan dan zikirnya. Antara zikir-zikir yang kita sebut, banyaklah zikir sebenarnya dalam solat ni, banyak zikir. Salah satu adalah kita sebut Allahu Akbar. Kita ada Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kita mulakan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang tu, sebutan tu. Kita kena faham Allahu Akbar tu pada Allah Maha Besar. Tak apalah, kita tahu yang tu. Apabila kita sebut Allahu Akbar itu, jadi kita banyak sebut Allahu Akbar. Nak rokok, kita panggil dia takbir intiqalat. Takbir untuk kita sambung ke rukun-rukun yang lain. Baik yang tu. Apabila seseorang hamba itu berdiri dan berkata Allahu Akbar, maka hendaklah disertakan niat yang diterima di sisi syarak, serta mengetahui kebesaran Tuhannya yang ia berdiri kerana khidmat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita faham Allahu Akbar itu maksud dia Allah Maha Besar. Dan waktu kita sebut tu, hati ni kena mengaku juga memang Allah betul-betul Maha Besar. Kan kita waktu kita niat, masuk sekali di waktu takbir dia, Allah saja aku solat apa-apa kerana Allah Ta'ala. Dan kita mengakui, kita kena membenarkan kata memang Allah yang Maha Besar, Allah itu berkuasa. Baik yang tu. Dan ketika mana kita kita menyebut Allahu Akbar, sebenarnya Allah balas balik apa yang Allah Ta'ala kata, hambaku telah mengetahui bahawa aku lebih besar daripada segala benda, dan sesungguhnya dia sedang menghadapku. Ini balas Allah. Tuan-tuan tahu tak, waktu setiap kali kita cakap dalam semayang, Allah balas. Setiap kita kata Allahu Akbar, ini kita akan masuk Subhanallahi sami'allahu liman hamidah ke, kita baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, jadi Allah balas balik. Hamadani abdi, oh hamba aku telah puji ku.
Ar-Rahmanir Rahim. Allah balas, oh hamba aku telah pujiku. Waktu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, oh hamba aku, ini adalah permintaan hamba aku dan aku akan perkenankan apa hamba aku minta. Sebab tu sebagian ulama kata tang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita doa saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah bagi aku beriman, contoh, kuatkan iman, bagi aku kekayaan, apa contoh tu. Sebab waktu tu Allah Ta'ala kata apa? Ini antara urusan aku dan hamba aku, dan aku akan perkenankan apa yang hamba aku minta. Masa'ala. Baik itu. Yang kedua, apabila seseorang itu mengangkat tangan ke atas kedua telinganya, ia mengisyaratkan bahawasanya ia melepaskan apa jua yang disembah selain daripada Allah. Tu isyarat dia tu. Allahu Akbar. Angkat tangan tu tunjuk kata apa? Tunjuk kata tak ada benda lain dah yang kami sembah, hanya kamu ya Allah. Ini kami tunjuk dekat Allah. Yang tu. Dan dalam hati dia membaca subhanakallahumma, maha suci Allah. Ataupun kita baca ni hanya ingat dalam hati, wa tabarakasmuk wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk la ilaha ghairuk, kan, tiada Tuhan selain kamu ya Allah, maha tinggi Allah yang maha besar. Yang tu semua yang kita niat dalam hati kita. Kemudian sebelum kita baca yang ketiga, yang keempat, perbuatan kita apabila kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waktu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu adalah permintaan kepada Allah, kita lindung kepada Allah, kan, minta lindung kepada Allah. Sebab yang pertamanya memanglah waktu kita solat ni, antara perkara perbuatan yang paling dibenci setan. Setan memang cukup tak suka kita semayang, kan. Asal semayang dia akan rasa tekanan dan dia pasti akan ganggu kita semayang. Dia pasti akan ganggu. Tuan-tuan tengok, tengah semayang mesti mengantuk. Tengah semayang lagi dia fikir benda lain. Sama juga kita buat kebanyakan benak ibadah lagu tu lah. Kebanyakan benak ibadah lagu tu. Contoh tengok bola Perancis lawan Argentina, mengantuk tak? Tak pernah mengantuk. Contoh. Tengok bola walaupun tak best pun game tu, Myanmar lawan Malaysia, game tak best pun, bola pergi merata, tahan pun merata, passing pun memang tak sampai apa ke mana. Satu passing je yang sampai, Safawi dekat Faisal Halim, Miki had tu saja yang sampai elok, yang ni semua tak sampai. Game boring tapi kita tak tidur. Berbanding dengan ibadah, tu imam baca panjang sikit dan mengantuk. Contoh khutbah, baru start alhamdulillah, kan, hamdan kathiran kama amar, terus rasa mata pejam. Perasan tak tuan-tuan? Asal khutbah mesti nak tidur, tu pertama. Yang kedua, asal kuliah je mesti mengantuk. Benda lain tak boleh, kuliah je mesti mengantuk. Walhal kuliah 30 minit je, 35 minit, 40 minit, tapi mengantuk, ya Rabbi subhanallah. Kan, memang aku tu. Sebab syaitan dia akan ganggu je. Dia akan bagi kita mengantuk, dia akan bagi kita tak boleh duduk diam. Itu kerja dia. Sebab itulah bila ketika mana solat, salah satu amalan ataupun perbuatan yang ada kelebihannya iaitu isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang tu. Sebab kita minta pada Allah. Kemudian apabila dibaca bismillahirrahmanirrahim, aku minta tolong dengan nama engkau ya Allah pada setiap pekerjaanku. Maksud bila kita sebut lagu tu, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab segala benda ni Allah Taala yang bagi kita dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, yang tu. Baik, kita cepat sikit lah. Yang keenam, apabila kita baca Fatihah, baca Fatihah bermula daripada bismillahirrahmanirrahim ataupun isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai waladdallin amin tu, hendaklah dalam hati difikirkan bahwasanya kita puji Allah. Dan memang kita puji Allah pun. Tengok ayat 1 bismillahirrahmanirrahim, kita puji Allah.
Ayat kedua, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita puji Allah. Ayat ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim, kita puji Allah. Malik Yawmiddin, kita puji Allah. Yang keempat, kita puji Allah. Nak abang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kamulah yang kami sembah dan kami minta pertolongan. Pujian Allah. Sambil-sambil kita minta pada Allah. Dan tuan-tuan, kesudahan ataupun ayat yang penghabis, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang tu pengakuan kita. Pengakuan apa? Kita tak mau jadi golongan yang pertama maghdub. Yang kedua dhalin. Siapa itu maghdub? Golongan yang dimurkai. Kita nak jadi golongan yang beriman, golongan yang mana Allah Ta'ala bagi nikmat. Waktu kita sebut tu, tuan-tuan. Sebab tu kalau boleh kita, bila kita faham ni, bila apa yang kita baca, kita akan rasa benda tu. Ghairil maghdubi alaihim, tak mau. Kami tak mau jadi golongan maghdub, golongan yang kamu murka, golongan yang kamu marah. Dan juga golongan yang waladdallin, golongan yang sesat. Kalau kita buka tafsir, ghair maghdub dan dhalin itu adalah golongan Yahudi dan juga Nasara. Kita tak mau lagu tu. Kita nak, waktu kita baca tu, kita kata apa? Sebenarnya kami nak golongan yang beriman, golongan yang diberi nikmat, seperti mana golongan para anbiya, syuhada dan siddiqin. Sebab tu waktu sembahyang bukan saja-saja kita baca hak tu. Bukan saja-saja, itu kelebihannya, kan? Baik. Yang ketujuh, apabila rokok hendaklah ia berfikir di dalam hatinya seolah-olah ia berkata. Kita kena bawa benda ni, tuan-tuan. Waktu rokok, wahai Tuhanku, aku rendahkan diriku kepadamu. Sebab tu tuan-tuan, larangan dalam Islam, bila kita nak hormat tunduk ke orang, tak boleh melebihi rokok, tak boleh menyamai rokok. Tunduk kepala sikit je cukup, memadai. Walaupun satu budaya yang sangat baik, contoh di Jepun, tidak, Jepun ni contoh, kalau lintas jalan ke, orang bagi jalan sekali dia tunduk dia tu. Tunduk sekadar sikit je kepala. Dalam Islam kita dilarang tunduk lagu tu terus. Kan, cumanya khilaf ulama di kalangan ataupun kita macam menerima darjat kepimpinan ataupun menerima penghargaan daripada kepimpinan yang tu, pemimpin. Selain daripada tu, antara sama manusia tak boleh. Malah ulama, ada sebagian ulama kata apa? Tak boleh terus, walaupun kita terima anugerah sekalipun. Kan, tak boleh tunduk melebihi sebab Allah rokok. Sebab apa? Kita rokok tu, tunduk kepala tu hanya layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak, manusia tak layak menerima penghargaan semikian rupa. Gitu. Dan kalau sebagian ulama kata memang haram tu. Siapa yang tunduk, sebab tu kalau kita buat persembahan, contoh kalau di peringkat sekolah macam saya ni, peringkat sekolah kan nasyid ke, kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tunduk kan. Memang kita ajak budak tunduk sikit kepala je. Kan kita tak boleh tunduk kepala lagu tu tak boleh, sebab hanya layak kepada Allah. Baik, yang tu sebab apa? Waktu kita rokok, seolah-olah kita kata apa? Aku merendahkan diriku di hadapanmu ya Allah. Aku datang menghadapmu dengan diriku yang menderhakaimu. Banyak kita derhaka kepada Allah. Dan aku mengingat diriku yang banyak melakukan jenayah terhadap kebesaran dan keagunganmu. Mudah-mudahan engkau ampuni aku. Dan kemudian kita baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Lintas dalam hati, maha suci Tuhanku, aku rendahkan diriku terhadapmu Tuhan yang azim, dengan segala kepujian dan kemuliaannya. Kan Subhana Rabbil Azim, maha suci Tuhanku yang maha besar, dan juga puji-pujian kepadanya. Kemudian kita kata, kita bangun i'tidal, Sami'allahu liman hamidah, Allah dengar siapa yang puji. Nampak? Dan itu tuan-tuan, waktu i'tidal, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Habis tu tuan-tuan, kalau sempat doa Ustaz. Clear? Kalau sempat doa Ustaz. Sebab apa? Kata ulama, waktu tu kita, bila kita angkat Sami'allah, Allah mendengar. Liman hamidah, siapa yang puji dia. So kita dah puji Allah dengan Subhana Rabbiyal Azim,
kemudian kita angkat doa Ustaz. Doa pendek-pendek tak payah doa panjang-panjang, doa pendek. Ya Allah, kuatkan imanku. Kebanyakan doa kalau ditanya kepada saya kata yang tu ya doa dia. Minta Allah Ta'ala kuatkan iman kita yang tu. Kalau kita kaya dengan cara iman yang kuat. Kalau kita miskin sekalipun, miskin dalam keadaan iman kita kuat, insya-Allah. Selagi mana iman kuat, takwa dah, syurga tempat kita insya-Allah dengan rahmat Allah. Baik itu. Kemudiannya kita akan sebut mengucapkan Rabbana lakal hamd. Wahai Tuhan kami, lakal hamd. Kepada kamulah kami puji. Dan kami buat ibadah ni kerana kamu. Kemudian kita sujud. Dan ketika mana kita sujud, kita akan menyebut Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Dan waktu itulah kita tunduk, condongkan diri kita, serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kemurahan dan juga keampunan. Tuan-tuan, kita tahu waktu sujud ni kita dekat dengan Allah. Antara buat tempat macam ni lah, semayang kan, dalam semayang dia ada satu tempat mustajab doa. Ada satu tempat mustajab doa, kita tak tahu di mana. Kita dok kata sujud terakhir, boleh jadi sujud terakhir, boleh jadi sujud yang kedua, boleh jadi sujud rakaat yang pertama. Jadi kalau boleh, kalau semayang seorang-seorang ke, semayang jemaah sekalipun, setiap kali rokok ataupun setiap kali sujud setiap kali sujud doa kepada Allah, kuatkan iman kan. Setiap itu tak semestinya sujud yang terakhir, sebab waktu sujud itu waktu kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu itu juga adalah kita memuji Allah, yang pada Allah itu terdapat sifat Rahman, sifat Rahim, sifat Ghafur, sifat Rahim, sifat Tawwab. Semua ada pada Allah Ta'ala yang kebaikan. Waktu tu dah waktu kita minta Allah, ya Allah ni aku tunduk ke hang ni, aku sujud padamu ya Allah, ampunilah dosa aku. Minta ampunkan dosa kita. Nah tuan-tuan yang tu jangan tinggal. Ingat, jangan tinggal setiap kali kita sujud. Doalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita berhentikan dulu. Sebab saya tengok ramai dah sujud. Kan, ramai dah sujud. Insya-Allah. Tuan-tuan, jangan tinggal doa kepada Allah. Banyak sebab tu ulama tuan-tuan membahaskan di tempat mana yang mustajab doa. Sebab tu ada ulama kata waktu kita takbir, Allahu Akbar, niatlah nanti guna doa Ustaz. Sebab tu kita ada rukun saktah, saktah, berhenti sat. Dalam semayang kita ada saktah, berhenti sat. Contoh saktah sebelum kita baca doa iftitah, lepas baca doa iftitah, sebelum baca Fatihah, kemudiannya sebelum amin, sebelum masuk surah, habis surah, sebelum nak rokok. Itu tempat-tempat yang saktah. Duduk sat baru buat, duduk sat baru buat. Dan duduk sat tu sertakan dengan doa. Sebab tu lama antara tempat-tempat yang kita boleh doa, Fatihah. Waktu bila? Waktu tang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian doa waktu sebelum amin, waladdallin, doa sat baru amin. Kemudiannya waktu kita rokok, i'tidal, waktu kita sujud. Sebab ulama dia buat lagu tu, walaupun benda tu tak ada, maksud kita tak tahu di mana ulama buat, sebab setiap yang kita sebut dalam sembahyang ada maksud tersirat. Kita puji Allah dan kita sebut benda tu dengan diniatkan, aku puji kamu ni ya Allah, aku tunduk dengan hang ya Allah, mudah-mudahan kau buat, ampunilah dosa aku dan sebagainya. Dan buat. Dan antara perbuatan yang kita tak boleh tinggal, ataupun doa yang kita, tempat yang tak boleh tinggal, waktu sujud. Doa lepas ni setiap sujud doa. Tak payah panjang-panjang, pendek je. Dan tak panjang pula, kena jadi imam dah, dia panjang doa. Sekarang satu A4 mampu jemaah dah tunggu bila nak bangun ni. Setiap kali rokok 2 minit, sujud 2 minit, sekali semayang subuh saja 45 minit. Selitkan dengan doa, tak boleh betul kan. Dia pendek-pendek, ampuni dosaku, kuatkan imanku. Nah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah ya, lintasan hati kan, lintasan hati sebaiknya betul. Tak payah panjang-panjang. Kalau nak panjang-panjang boleh semayang sorang-sorang, semayang
Seorang-seorang. Tak apa sebenarnya seorang-seorang, lama mana pun tak apa. Kan setiap kali satu rokok seminit, sujud seminit, tak apa. Seminit seorang-seorang kan itu. Wallahu ta'ala alam. Kita pun dekat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, saudara dan silap juga sahabat saudara pada kelima sendiri. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanallah bihamdihi la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.